Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat li ta'yid risalatih wa tasdiq hidayatih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن جهل الوقت للنحو غيم اجتهد جوازا إن قدروا على اليقين. Dan mereka yang jahil akan waktu limada, kerana apa? Linahwi ghaim, kerana seumpama jerbu kabus. Jadi dalil kepada waktunya jadi tak berapa jelas. Jadi kerana ghaim yang menjadi tanda kepada waktu itu ialah segala kejadian-kejadian maknanya alam ini Jadi bila ghaim itu makna tidak ada cahaya matahari, itu sukarlah. Jadi bila begitu ijtihada jawazan ijtihadlah oleh ia jawazan, hal keadaan mana ijtihad yang harus dia ijtihad. In qadara 'ala al-yaqin, jika dia mampu di atas yakin. Mampu di atas yakin itu dengan bahawa melihat kepada tanda-tanda masuk waktu. Tu. Sebagaimana yang telah kita ikuti dulu, masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isyaknya macam mana. Dia kuasa untuk orang panggil mengetahuinya secara yakin, boleh kalau dia nak ijtihad. Harus, bukan wajib tak. Atau mana dia nak tahu secara yakin masuk waktu tu boleh. Dia kuasa. Jadi harus dia nak ijtihad. Bagaimana? Wa illa, dan jika tidak wa illam yaqdur, mana kalau dia tu tak kuasa alal yakin, kalau dia tak kuasa di atas sampai kepada yakin masuk waktu, fa wujuban, maka wajib ijtihad. Kata ijtihad itu binahwi wirdin, dengan seumpama wirid. Wirid ni wirid baca Quran, wirid zikir, wirid surah-surah tertentu. Kerana kita ni tahu bila kita dah panggil, misalnya kita dah coba dia, misalnya 50 ayat daripada surah Al-Baqarah, ataupun dengan segala dia panggil suna'ah, pekerjaan seperti jahit baju ke tu. Jahit baju tu, orang jahit baju dia tahulah. Kalau dalam sehari kita tanya dia boleh 2 pasal Ini maksudnya ialah kalau jahit setahun ni ambil masa lama mana.
Jadi wirid, mana wirid ni? Wirid baca Al-Quran. Seperti kita kata makna lepas daripada waktu maghrib, lepas daripada dia semaya semaya fardu, semaya sunatnya, nak masuk waktu isya tu, dia nak tahu dengan secara yakin masuk waktu tu boleh sangat, tapi dia nak ijtihad. Boleh ijtihad dengan cara wirid. Wiridnya ialah dia tahu bacaannya dari segi cepat lambatnya setara mana. Kalau surah Al-Baqarah ayatnya panjang-panjang, 50 ayatnya, ataupun surah-surah yang pandok-pandok, yang pendek-pendek, jadi dia boleh selesai berapa surah dalam masa 20 minit umpamanya, dalam masa 30 minit, tu boleh dia ijtihad dengan seumpama wirid. Ataupun dia berzikir 1000 kali, tu sampai setengah jam ke misalnya, 1000 kali dia zikirkan sesuatu lafaz zikir, dia wiridkan makna lafaz zikir. Kalau 1000 ni setengah jam umpamanya, ataupun 40 minit, tu dia dah cuba. Lagu tu lah sama, dia tak lagi tu. Makna dia punya orang panggil qadar masa tu. Jadi boleh dah. Maknanya dia nak ijtihad, walaupun dia tu boleh tahu dengan secara yakin. Fa in alima anna salatahu bil ijtihad, maka jika dia mengetahui bahawasanya semayanya, yakni masuk waktu semaya dia itu adalah dengan cara ijtihad. Bahawasanya semaya dia tu makna dia tahu masuk waktu. Anna salatu makna waqta salatihi, makna waktu semaya dia tu dengan cara mana? Cara isya' waqa'at. Fa in alima anna salatahu bil ijtihad, maka jika dia mengetahui akan bahawa semaya dia itu saat itu waqa'at, yang dia semaya itu semaya dengan cara ijtihad. Ijtihad dia sudut masuk waktunya. Kemudian dia tahu bahawa sesemayanya waqa'at qabla waqtiha, jatuh maknanya berlaku sebelum daripada waktunya waktu semaya. Rupa-rupanya hok dia semaya tak masuk waktu lagi. Yang mana dia semaya tu makna kata dia tahu masuk itu ialah dengan cara ijtihad. Adaha wujuban, maka nescaya mengulangi akan i'adah akan as-salah itu wujuban. Hal keadaan makna wajib i'adatan wajibatan, makna i'adah yang wajib dia kena ulangi semula. Qala wa yubadiru bi fa'itin, bersegera oleh seorang itu dengan fa'id, sembahyangnya luput, maksudnya qada sembahyangnya luput. Wujuban, wajib segera, tak boleh tangguh, tak boleh main buah ko. Buah ko makna ko dulu. Tapi budak lah ni tak main dah buah ko ni, tak kecek dah ko dulu ni. Nanti dulu ni. Ataupun kalau Indo, budak lah ni banyak kecek Indo. Kalau Indo gap dia. Tak ingat. Kita tak biasa ni. Budak-budak dia kecek Indo lah ni. Tu. Jadi main buah ko wajib kena segera qada fa'id in fata bila uzrin. Seandainya luput semaya fa'id, itu makna semaya wajib dia qada tu lah, tanpa uzur. Luput semaya tu dengan tak ada uzur, wajib kena segera qada. Wanadaban, sunat dia bersegera, sunat mubadarah, sunat dia tu bersegera infata bi uzrin. Kalaulah luput sembahyang itu dengan sebab uzur. Gap dia uzur tu kanaumin, seperti tidur. Tidur uzur lah. Dia orang tidur ni tidak mukallaf pula. Wanisian, dan dia juga ataupun dia tu lupa, terlupa semaya, terkalik dengan banyaklah kerja sehingga jadi terlupa nak semaya. Itu pun dia kira uzur juga. Lupa sungguh lah, bukan waktu lupa. Ni habis 3 pinggir. Lupa puasa lah. Habis dengan puasa kata Jadi wa yusannu tartibul fa'id. Kalau fa'idah itu banyak, mana 2, 3 semaya banyaklah 10. Sunatnya tartibkan fa'id. Zuhur dulu, asar, kemudian maghrib, isya, subuh ini mengikut tartib waktu dia. Wa taqdimu 'ala al-hadirati allati la yakhafu fawtuha
dan disunat mentakdim akan dia akan faid semaya qada dulu alal hadirah di atas semaya yang hadir. Di atas semaya yang hadir semaya qada dulu baru kita semaya hadir semaya tuai rumah allati la yukhafu fautuha yang tidak dibimbangi, yang tidak diketakuti akan lupuk al-hadirah. Lama semaya faidah lupuk hadirah pula. Jadi dia panggil apa dia? Bayar hutang mana berhutang kerana nak bayar hutang. Hutang kerana nak bayar hutang, kalau lebih nak tambah tepat berlebih. Tak sudah pak bila. Buat perangai lagu ni tu. Jadi kalau masa itu orang panggil sampai, kalau kita kata semaya faidah, makna semaya qada tu tidak sempat, kita nak semaya yang hadir, maka kalau begitu makna semaya hadir dululah. Tu. Qala muallif rahimahullah taala wa kuriha karahata tahrimin. Dimakruhkan akan sebagian makruh haram. Haram lah maksud dia. Makruh haram mana haram? Kama sahahahu fi rawdah. Sebagaimana telah mentashihkan oleh Al-Imam Nawawi akan dia akan kata makruh karahat tahrim fi rawdah di dalam kitab Raudhahnya Imam Nawawi fi ghairi haram Makkah pada selain tanah haram Makkah salatun wa kuriha salatun akes maya selain daripada haram Makkah. Jadi haram Makkah tak makruh. Makruh akan sebagai makruh haram. Mana haram maksud dia? Semaya bila inda istiwa isyamsi, ketika remban-remban matahari. Itu dari kitab Matlaul Badarain dia sebut remban-remban matahari. Remban-remban matahari mana istiwa, mana matahari betul-betul di atas kepala. Itu dipanggil remban matahari. Sebelum dia gelincir, itu hukumnya adalah makruh haram. Kata mana karahata tahrim maknanya haram. Semaya illa yaumal jumu'ati, selain daripada haram Mekah, kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat apa? Hari Jumaat apa? Itu dia berkaitan dengan masa. Haram Mekah berkaitan dengan tempat. Berada di suatu tempat yang tidak ada larangan langsung. Karena tempat itu tempat yang paling, orang panggil paling munasabah sekali untuk kita takarrub, untuk kita mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada apa-apa tegahan. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, begitu juga mempunyai kemuliaan dari sudut masa. Jadi fadilat dia banyak jenis. Al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsiha, bi nafsil ibadah. Fadilat yang berkaitan dengan diri ibadah, mana al-muta'alliqatu bi zamaniha wa bi mahalliha. Fadilah yang berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan masa. Itu kita ambil belakang fadilah itu supaya harga ibadat kita tu jadi sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni duduk ke buat belakang, ni tak buat belakang semaya akhir waktu, semaya tak semaya seorang diri. Jadi semaya dia tidur di dalam masjid Jadi apa yang dapat Jadi semaya dia tak ada layak lagi, tu sifat semaya sifatnya macam mana semaya macam. Adakah sebaran semaya mutlaqan semaya tak boleh semaya pada waktu ini? Tidak bukan sebaran semaya Jadi haram mana makruh akan sebagai makruh haram. Semaya ketika istiwa usyams, matahari duduk tengah-tengah kepala kita haram makna makruh, sebagai makruh haram makna semaya kecuali pada hari Jumaat tak apa. Wa 'inda tulu'iha, dua, ketika naik matahari. Mana ketika naik matahari? Ketika kepala atasnya sudah mula mencecah ufuk. Kemudian dia proses dia naik sehingga seluruh tu maknanya dia panggil maknanya haram ketika itu. Dia ada sebab dia tu ada hadisnya. Nabi kata bahasanya masa tu syaitan dia duk handle Allah panggil korn, dia makna tanduk dia. Yalah kita tu tak tahu tapi makna tak comel masa tu makna kita tu maknanya makna semaya. Walaupun adalah semaya-semaya yang dikhususkan
Yang kedua ni wa ba'da subhi, selepas daripada solat subuh. Selepas daripada sembahyang subuh. Walaupun waktu sembahyang subuh tu ada lagi. Tak naik lagi matahari. Tapi ni kitanya sembahyang dah subuh. Tu. Hatta tartafi'a karumhin, ini selepas daripada subuh sehingga terangkat karumhin. Rahim itu makna masuk waktu duha. Masuk waktu duha 1 lembin pada pandangan mata kasar kitanya 1 lembin ataupun 7 hasta. Ya lembin orang-orang zaman dulu walik-waliknya 7 hasta begitu. Jadi pada kenampak ke zahirnya nampak macam ni. Setara tu matahari tu naik. Itu masuk waktu duha. Wa ba'da salatil asr, selepas daripada sembahyang asar adaan selepas sembahyang asar tunailah kita waktu zuhur sembahyang asar qada boleh nak sembahyang lepas tu itu makna sembahyang asar hak tunai. Wala majmu'atan, sekalipun sembahyang asar tu sembahyang asar hak majmu'ah fi waktu zuhri. Saat ni hak kita sembahyang qada waktu zuhur tu tak apa. Hak ni hak kita sembahyang jamak takdim. Sembahyang zuhur lepas tu sembahyang asar. Tak boleh dah sembahyang lepas pada tu. Sebab dia panggil lepas daripada sembahyang asar. Tu. Karena waktu zuhur tu ialah waktu uzur bagi asar. Wa inda isfirari syamsi hatta taghruba, dan ketika kuning-kuning matahari, begitu piring bawah matahari sudah mencecah ufuk, kemudian dia masuk sampai tenggelam sepenuhnya kul badani zatil syams. Waktu ketika dia masuk masa tu dia duduk tengah masuk itu nama dia waktu isfirar, waktu kuning-kuning matahari. Itu haram, maksudnya makruh tahrim hatta taghruba, sehingga taghrib mana tenggelam habis tubuh matahari. Kata makruh haris maya pada 5 waktu ini illa melainkan solatun li sababin, melainkan semaya yang li sabab li wujudi sababin, yang ada sabab yang ada sabab ghairi mana ghairi mutaakhirin inha, sabab mana sabab yang tidak tertakhir daripada semaya. Sabab yang tertakhir daripada semaya. Sabab apa sunat ni? Sabab dia tak berlaku lagi. Kalau kita kata macam gerhana matahari, bila berlaku gerhana matahari, baru kita sunat semaya. Itu sebab dia tu berlaku dah. Ni sabab dia tu tak berlaku lagi. Namun kalau di Mekah misalnya, di Mekah tak apalah. Kalau di Mekah tu maknanya kalau ihram dia panggil tak berlaku lagi ihram, tu semaya. Kalau tawaf ni lepas daripada tawaf berlaku tawaf lagi. Apa sunat semaya, sunat tawaf? Kerana kita tawaf. Kerana tawaf tu sahabat tu terdahulu. Sunat ihram, semaya sunat ihram itu jadi kita semaya sunat tu. Sunat ke apa sunat ihram? Bila ihram lepas pada ni, lepas semaya ni, itu dipanggil sahabat yang tertakhir. Tak apalah kalau dia haram Makkah. Kalau waktu ni lah Tapi orang ambil apa nama jadi kalau umrah itu mereka ambil niat tu di luar tanah haram. Tapi kalau buat haji tu niat haji tu dalam Makkah lah. Jadi maknanya li sababi ghairi mutaakhirin anha, daripada semaya. Kafaitatin, mana seperti semaya luput. Bapa mu nak semaya ni, moga aku tinggal dah dulu semaya tu. Bila tinggal dulu belum daripada semaya qada ni lah bukan qada dulu baru tinggal semaya apa ni aku tak sih semaya ni. Lamanya awak mari fikir lah ketu ke tak boleh kira orang-orang sampai lah ni kare mana waktu dia waktu asal lepas nak semaya dulu orang panggil tidak qada lah, makna ganti dulu sebab kerana kalau dia masuk waktu tu jadi sibuk sedangkan kita duduk kampung tu. Jadi kafaitatin lam yaqsid ta'khiraha ilaiha, tapi ada qaid. Ya betul semaya faid qada faitah itu
Maknanya selepas sembahyang asar ke misalnya. Tapi kalau dia lam yaqsid ta'khiraha, yang tidak qasaklah oleh seorang itu mentakhirkan akan faedah itu ilaiha kepada waktu karohah ni. Sengeling pisah nak sembahyang waktu tak boleh juga, walaupun sahabat tu dia tu adalah ghair mutakhirin, sebab dia terdahulu. Sekalipun jangan kita sengeling makna pisah nak menjatuhkan sembahyang itu pada waktu tu. Wa salata khusufin, wa salata khufus takhira ilaiha, wa salata khusufin, wa tahiyatin, wa salati khusufin. Dia semaya kusuf, mana gerhana matahari, gerhana bulan. Sabak sunat kita semua itu kerana berlaku dah. Sebelum daripada berlaku gerhana, tu tak sunat lagi. Jadi wa tahiyatin, dia bila berlaku gerhana, bagus. Sama ada menyertai selalu tak masuk gerhana, ataupun biasanya orang tu dia masuk dulu, lepas berlaku gerhana, baru dia semai wa tahiyatil masjid. Ya lam yadkhul ilaihi biniyatiha faqat, tidaklah masuk kepadanya kepada masjid. Domir tu domir mafhum dia panggil. Masuk kepada mana? Masuk kepada masjid dah. Mana masjid tak ada pun mantuk dia. Memanglah tak ada. Tu. Ilaihi tu domir tu mafhum. Kepadanya kepada masjid. Dia tahiyatul masjid. Saat ni sebut tahiyatin, dia tak sebut masjid. Tu. Bin niyatiha faqat, dengan niatnya dengan niat tahiyat semata-mata. Bapa mau nak masuk masjid ni, aku nak sembahyang tahiyatul masjid. Tak apa kalau tidak waktu saat ni. Tu. Kalau tidak waktu saat ni moleklah. Bapa nanti nak masuk masjid, bapa pula nak masuk masjid, aku nak sembahyang tahiyatul masjid. Moleklah. Macam kita musafir ke Sapir ni, duk pinggir tandas dia je. Tu. Tapi janganlah pula kena dengan masa tu. Masa tu saat ni lah, masa waktu tak. Wasajadati syukrin, sujud syukur. Sebab apa sujud? Kerana syukur kedatangan nikmat. Bila berlaku nikmat tu, dulu bukan sujud syukur dulu baru datang nikmat yang tiba-tiba. Tidak, man. Dah munggu kedatangan nikmat tiba-tiba, mana kita jangka tu. Bermakna boleh ni fala tuqrahu fi hadhil awqat, maka tidak dimakruhkan al-madhkurah yang disebut tadi lah pada waktu-waktu ini. Qala wa kharaja bi haramin Makkah haramul Madinati. Takut kita berkata haram Madinah pun tak apa juga berkali-kali ni sebarang waktu ni. Jadi tidak. Wa kharaja bi haramin Makkah, keluarlah dengan kata haram Makkah, haramul Madinah. Haram Madinah fa innahu ka ghairi, maka bahasanya haram Madinah seperti lain daripada haram Madinah. Maksudnya kalau waktu saat ni 5 waktu saat ni tak boleh juga. Tu. Itu perlu kita ambil perhatianlah, takut kita tak berasa. Kerana Mekah Madinah ni tempat orang pergi buat ibadat ke. Suasana dia semua orang pakat buat ibadat ni, tak ada hok tidak tok lebar situ. Jarang kita nak jumpa hok tidak tok lebar. Sebab itu setengah daripada bagusnya kita bila kita pergi Makkah, pergi Madinah, makna kita tak rasa kita ni dah orang tak kenal kita ni tok guru kau ustaz kau gapo itu baiklah. Comel pakaian kita pun jadi maksudnya ialah apa masuk ihram dan tidak masuk ihram tu mana pun orang tak tahu kita ni ustaz kau itu molek supaya orang panggil kita tu lebih mudah. Untuk kita tu orang panggil nak tawajuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di Madinah cuma kerana takut kita tu terkalik di Makkah tak apalah. Maka dia tu maknanya boleh sebarang waktu. Jadi Madinah, haram Madinah dia supaya dengan dari bab dalam bab ni. Dalam bab tak boleh semaya yang tidak ada sebab yang terdahulu itu makna pada waktu saat ni. Waktu yang makruh tahrim saat ni. Tu. Dia supaya ni lah bandingnya dia. Kita buat bandingan semua macam kita masuk ward, kita sakit ni. Comel juga, molek juga kita duduk dalam ward di hospital. Sebab apa? Sebab kita tahulah bukan kita seorang sakit. Kalau kita duduk di rumah kita tak duduk dah orang yang paling sakit ni.
Orang sakit gigi dia kata tak ada sakit paling sakit dalam dunia. Gapo dia? Sakit gigi dia kata. Mungkin dia sakit gigi. Orang lain dia kata sakit gapo hok paling sakit sekali ni? Sakit sebaya dia kata. Apa duk sakit sebaya pun dia tak kenal dah. Neh. Sakit sebaya moga dia sebaya kita duk main dalam seluk ni. Duk giben dia tu. Ha biasalah dulunya ni. Hak tak masuk dalam dia tak kenal seluk nak sebaya kat mananya. Neh. Ha. Sebab juga naik puru ni. Budak lah ni mana ada naik puru. Naik puru pun dia tak reti. Lah ni budak naik apa dia? Naik MVS. AS5 white suku. Peh kau ustaz dia. Peh ni. Nampak tak suka tu. Budak-budak dulu dia sibuk dengan naik puru. Naik puru ni kaki nak naik ni. Dia macam belakang kata puru tu lah. Gatal lah tu air besok ni. Nyakit jamil dulu. Orang panggil naik puru. Anak dia mau naik puru ni. Kalau ni tak ada dah naik puru. Dia pakat naik buat suku pula lah ni. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala faslun ay hadha faslun, ini ialah satu fasal yang menceraikan huraian yang terdahulu dengan huraian yang akan datang fi man tajibu alaihi salatu wa fi bayanin nawafil. Ialah fasal pada menyatakan mereka yang wajib di atasnya, di atas man as-salatu oleh semaya, dan pada menyatakan semaya-semaya sunat. Qala faslun wa syara' itu wujubi salati salah satu asya'ah. Bermula segala syarat-syarat wajib semayanya ialah 3 perkara. Yang pertama al-Islam wal bulughu wal aqlu. Mana Islam, baligh, dan juga akal, berakal. Wa huwa al-aqlu itu haddu taklif. Had sempadan taklif. Sebab apa? Sebab akal ini fungsi dia apa dia? At-tamyiz. Peranan akal ialah membezakan. Jadi kalau tidak ada orang panggil zu akal, makna akalnya tak berfungsi dengan baik, maka taklifiyah itu tidak akan sampai kepada dia. Itu sempadan taklif akal. Itu. Dan baligh itu sebenarnya dia ada kaedah tu, dia sinonim, maksudnya baligh. Maksud bila seorang kanak-kanak tu baligh itulah sebenarnya kesempurnaan akal dia. Walaupun umur 7 tahun tu kebiasaannya dah jadi ada sifat tamyiz. Tapi itu ialah tamyiz peringkat ibtidai sahaja. Dia tak sempurna lagi. Hanya kadang-kadang boleh melakukan pengurusan diri pada peringkat ataupun tahap yang paling basic, seperti boleh makan sendiri, basuh berak sendiri, kena mana, cemar mana kau tu, itu dia panggil tamyiz lah. Ada dah fungsi tamyiz itu sudah ada dah. Tapi dia tidak sempurna. Sempurna dia adalah kesesuaian kejadian soal itu Allah Taala jadikan dia tu balik bila masa. Ana masa tu dia dah orang panggil tamyiz dia tu dah berfungsi dengan baik, makna sesuai dengan untuk dia nak gunakan dalam kehidupan beragama dia dan juga dunia dia. Haddu taklif. Qala wa qad syara'a fi an-naw'il awwali faqala. Dan sesungguhnya telah masuklah oleh muallif kita rahimahullah taala di dalam nau' yang pertama faqala. Maknanya nau' yang pertama daripada bab fasal inilah. Faqala, maka berkata muallif kita wa syara' itu wujubi salati salah satu asya'. Itu nau' yang pertama. Nau' yang pertama dalam tajuk fasal fi man tajibu alaihi as-salatu. Al-awwalu, yang pertama asy-syaratul awwal. Syarat yang pertama al-Islam. Ialah Islam. Kalau begitu tafri'nya fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka tidak wajiblah di atas orang kafir asli wujuba mutalabatin biha. Akal sebagai wajib mutalabah, makna tuntut dengannya dengan semaya fid dunya, di dunia. Dia wajib mutalabah, dia wajib. Di sana dalam usul fiqh ada perbahasan tentang masalah mukallaf fi babi furu'idin. Agama kita ni ada usuluddin, pangkal agama. Yang kedua ialah furu'uddin, cawangan agama. Pangkal agama ialah berkaitan dengan aqaidil iman. Furu' agama ni masalah syariat, masalah hukum hakam dalam ilmu fiqh, itu furu'uddin. Jadi dalam bab usuluddin tidak ada khilaf ulama. Bahasanya al-kuffar itu minal mukallafin, min jumlatil mukallafin fi babi usuluddin.
Orang kafir itu ialah setengah daripada jumlah mukallafin dalam bab usuluddin. Tak ada khilaf ulama. Maka sebab itulah kesalahan mereka, jenayah mereka yang paling besar ialah kerana tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntut tak mengenali Allah Taala, beriman kepada Allah Taala, yakin kepada Allah. Itu dalam bab usuluddin. Dan itulah yang menjadikan mereka itu berdosa. Nah, kemudian dalam bab furu'uddin, wajib semaya, wajib puasa, haram zina, haram menagak. Nah, adakah orang kafir, orang Islam itu tak ada hak dah, tak ada puasa dah, tak ada berjaga dah. Orang kafir ni, adakah orang kafir itu termasuk dalam jumlah mukallafin di dalam bab furu'uddin? Ya, sebahagian besar ulama mengatakan ya, berdasarkan kepada beberapa dalil, antaranya dalil tentang makna perintah Allah Taala mengerjakan haji. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala 'alan nas, di atas manusia. Jadi kalau begitu manusia tu yang kafir, yang mukmin atar benar berlaku. Nah, mana hajjul bait maknanya qasak pergi mengerjakan manasikil haji ke Baitillahil Haram. Itu bagi mereka yang ada puasalah. Dan begitu juga pertanyaan orang-orang yang beriman kepada orang kafir di dalam neraka Saqar. Itu kenyataannya dalam tafsirnya menyebut bahasanya itu adalah orang kafir. Masalakakum fi Saqar, orang kafir, mau buat bernama apa ni masuk neraka Saqar ni? Lalu mereka menjawab, lam nakum minal musaddiq, kami tak semaya ni. Padahal kita kata cukup dengan kufur dia tu masuk neraka. Ada kerana tak semaya, tu dalil bahasanya tak semaya pun masuk neraka, maksudnya diazab kerana tak semaya. Jadi murah maksud kata mukallaf orang kafir dalam bab furu'uddin itu ialah orang panggil mukallaf dari sudut tuntut seksa di hari akhirat kelak, bukan mutalabatu biha fid dunya tu tidak. Bukan kata tuntut makna kita pergi orang kafir kita suruh dia semaya tak boleh. Hati tidak tuntut atas dunia, cuma akhirat kelak dengan sebab dia tak semaya dia kena seksa. Selain daripada dia kena seksa dengan sebab kufur. Limadha li'adami sihatiha minhu, kerana ketiadaan sahnya semaya daripada orang kafir. Maka tak ada faedah lah kita tuntut dia semaya. Ada mungkin semaya, dosa mung. Pas dia semaya sah ke tak sah. Tak ada faedah lah. Lepas tu kata dia tu mukallaf juga. Mukallaf dalam arti kata dituntut seksa di akhirat kelak. Yakni mereka kena seksa kerana tak semaya, kerana riba, kerana macam-macam lah. Tak keluar zakat ni. Lakin ada wakil kita daripada jauh seorang ni. Kita kenal dia ni. Tu. Lakin tajibu alaihi wujub iqabin. Tu. Akan tetapi ni wajib di atasnya, di atas orang panggil kafir sana. Akan sebagai wajib iqab, kena seksa alaiha ay li ajliha. Alaiha mana li ajliha. Kerananya ni li ajli tarkiha. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka anak saat itu mereka berumur 10 tahun. Mana wadribu 'alaiha, pukul 'alaiha li ajli tarkiha, kerana meninggalkan semaya. Jadi maknanya wajib kena seksa 'alaiha ay li ajli tarkiha, kerana meninggalkan semaya. Mana iqab itu fil akhirah, di akhirat. Jadi laki saat ni tu pahal belaka dia laki ni. Jadi tak pahal tu tak apalah nak mana ni. Orang biasa mengikut tiana dia pahal dah ni. Nak duk bawa lama dah laki tu. Li tamakkunihi, kerana tamakunnya kafir saat ni min fi'liha, daripada mengerjakan dia akan boleh kalau orang kafir tu mengerjakan semaya. Boleh berdoa lagu mana? Bil Islam, mana bidukhulil Islam, dengan masuk Islam. Buat ke sifat yang menyebabkan jadi tidak sah jadi semaya. Mana? Masuk Islam. Mana dia kuasa untuk masuk Islam tapi dia tak masuk Islam. Sebab tu dikirakan salah, munasabah lah, wajar lah. Mana dia disiasa dengan sebab tak semaya. Aku semaya pun tak sah juga. Dah pun tak masuk Islam, nak sah ke mana ni? Masuk Islam lah. Atani yang kedua ialah al-bulugh, syarat sah semaya ialah bulugh, syarat sah, syarat wajib ni. Syarat wajib semaya. Jadi syarat sah lain. Kalau itirak syarat syuruk, bermakna syarat sah.
Kalau syarat wajib dia kena sebut. Sebut syarat wujub. Syarat wajib kena semaya. Al-bulugh. Ya sampai umur. Fala tajibu ala saghirin. Dan tak wajib di atas saghirin kanak-kanak. Bila sebut kata saghir, maksudnya tidak baligh. Bukan saghir badan dia. Tubuh badan dia tidak. Saghir maksudnya tidak baligh lagi. Maka tidak wajib semaya. Limadha li'adami taklifihi, kerana ketiadaan taklifnya. Lepas tu kita ibu bapa wajib suruh dia semaya umur 7 tahun. Wa abna sab'in. Dia tak semaya tak berdosa. Kita ibu bapa tak suruh berdosa. Tu. Kewajipan menyuruh tu wajiblah di atas ibu bapa, di atas wali. Pas dia tak semaya, kita suruh dah. Tak berdosa lah kita. Pas dia tak semaya berdosa ke tak? Dia tak berdosa. Mungkin dia tidak balik lagi. Cuma maknanya ialah kita kena tarbiyah dia juga, kena ajar dia supaya dia semaya, supaya dalam masa 2 tahun aqalus sinil bulugh itu ialah 9 qamariyatan takriban. Syukur-syukur orang panggil tahun balik itu ialah 9 tahun qamariyah takriban, lebih kurang 15 hari lagi nak masuk 9 tahun, dia kira 9 tahun dah. Jadi maknanya umur 7 tahun tu nak pergi kepada 9 tahun, 2 tahun. Itu tarbiyah, masa tarbiyah supaya jadi gerak. Kerana perangai nafsu, kita kena mengambil peluang daripada perangai nafsu. Apa perangai nafsu? Biasa dengan apa yang dibiasakan akan dia. Tak kira lah benda comel ke, benda tak molek ke. Susah setara mana sekalipun. Di perangai nafsu ni, bila kita duduk terap-terap, duduk orang panggil Aceh buat juga, tebih buat juga, lama-lama dia jadi biasa. Jadi alangkah baiknya seandainya kita membiasakan diri kita dengan benda yang baik, bercakap yang elok-elok saja, yang comel saja, tidak menyopoh, tidak menyapu. Ni tak sah. Dalam ayat dia tu, dalam pembinaan ayat dia, kalau tak ada perkataan buruk, tak sah. Yolo ko. Habis cerita. Siapa orang gelar dia tu, nama dia, tak boleh nak sebut nama dia betul lah. Kalau kita kata X lah, takut sebut namanya, ada nama X buruk nama dia. Sebab apa panggil bala tu? Dia pergi buruk ke? Tak. Dia berkecek tentu kena ada perkataan buruk. Dia kata, mana ada lah gitu. Satu masuk, kita pun berkesapak lah orang panggil, orang panggil jumpa dengan dia, ya sungguh. Dia duduk jauh ni, dia buat welding, bukan welding ke apa. Dia duduk tunggu anak buah dia, tak mari lagi. Buah molek siapa anak buah dia, kata, basuh menatai buruk ni, aku tunggu supaya buruk. Tak cakap. Kata, ya Allah sungguh ni. Dia dah jadi ayat dia pun sebuah gede kebarat lah, mana mudah dia ni. Dia rekod ayat tu, dia biasa. Ni pun dia berkecek, ya Allah sungguh, beruk semua. Ada semua perkataan beruk. Jadi, maknanya lah kita ni, kita dah terbiasa dengan perkara yang tak elok begitu. Biasakan dengan perkataan-perkataan yang mendapat, panggil perkataan-perkataan yang baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya kita akan bertakhaluk, berperangai dengan perangai yang baik tu. Perangai orang panggil, samalah juga ni, perbuatan belajar, baca ni. Kita kena latihnya, jangan duduk turut zaman sekarang ni memanglah kita tahulah banyak kekangan-kekangan. Jadi bila kita dah biasa ajar diri kita tu duduk mengapa duduk tu, dia akan jadi kebiasaan kita. Jadi li raf'il qalami anhu, kerana terangkat qalam daripadanya as-saghir. Yakni maknanya Tuhan tak tulis qalam, tidak nak tak menulis, tidak mencatat apa yang dia buat. Cumanya sanilah umur balik tu, kalau 9 tahun ni gak anak kita darjah 3 sebab tu berlaku masa kita duduk Pasir Tombo dulu di sekolah Gonderming itu, ada cikgu yang jaga kelas tu, cikgu perempuan lah. Jom 4, jom 5 tu dia bawa dah dalam beg dia, dalam tas di tangan dia tu. Dia panggil tuala orang perempuan tu lah sebab berlaku ada budak tu dia keluar darah haid, mana budak umur 5 mana jauh 5 lah kita kata, jauh 5 11 tahun keluar tu. Kerana dia nak tobek tu dia tak tentu masuk tu. Apatah lagi dia tu tak tahu bergapo yang macam ni lah pengalaman orang-orang perempuan beranak ni. Orang perempuan beranak ni mula-mula anak yang pertama juga kadang-kadang pergi masuk dalam wak saja patut jadi dia man sebab dia tak reti nak agak lagi. Kalau dah siapa 4-5 orang anak, natural dia. Bawa molek siapa hospital masuk waktu natural tu, maknanya sedang molek semua pandai. Dia mengejah. Dia boleh rasa dah sakit balah ni, memang sakit ni.
Hak orang baru nak beranak gak sakit sikit, oh nak beranak dah ni. 2-3 lah kali tok laki Allah nyanyi tok laki nak tidur esok nak mengajar ni. Bisa. Jadi maknanya sebab tak tahu ke benda lagi. Tapi bila dah biasa, dia tahu perangai tubuh badan kita ni. Mana orang perempuan, makna haid dia tahu perangai dia ni. Mari bila tu kita laki-laki pun makna kita kena tahu juga ni. Kerana takluk orang panggil hukum kepada orang laki-laki juga bab haid tu. Li rafi'il qalam anhu malaikat orang tasim nikah lah ni. Daripada sagir kanak-kanak kama sahha fil hadis sebagaimana sahlah mana sahih pada hadis. Asal-itu al-aqlu. Syarat wajib semaya yang ketiganya ialah akal. Wa huwa haddu taklif. Akal ini ialah had sempadan taklif. Dia benar-benarnya ialah akal itu. Sebenarnya ialah akal itu, ia berfungsi. Jadi orang gila dia tak ada tamyiz. Kanak-kanak yang tidak memahami dia tidak ada tamyiz. Kanak-kanak yang memayyiz dia baru mula ada tamyiz tapi tak sempurna lagi. Fala tajibu ala majnunin lima dzukira, maka tak wajib semaya di atas orang gila. Sama ada gila berturusnya ataupun mutaqatti'un, maknanya berputus-putus. Masa dia gila, masa dia tak gila sah. Wajib serta sah. Masa dia gila tak wajib dan tidak sah. Tapi kalau belajar dengan anak dulu di Balasat Badalaya tu adalah pernah berlaku peristiwa masa dia buat dia babak tu dia lebih dia duk pergi Balasat sok mudah juga tapi masa tu dia nak jadi tu imam masa dia dia tak malu siapa dah masa tu lima dzukira kerana barang yang telah tersebut. Yani jawab dia li rafi'il qalam anhu. Diangkat. Qala wa sakatal musannifu anir rabi'. Bukan 3 ada lagi yang keempat. Kalau begitu musannif kita diam maksudnya tak ada royak. Limadha kerana apa? Wa sakatal musannifu diamlah oleh musannif daripada sabab wajib yang keempat. Gabriel wahwa an-naqa'u anil haidi wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Syarat wajib semayanya suci daripada haid dan nifas. Jadi musannaf kita tak ada royak. Jadi fala tajibu ala haidin aw nufasaa. Maka tidak wajib di atas haid perempuan yang berhaid. Sifat yang ada pada diri dia panggil haidun. Nufasa perempuan yang bernifas. Limadha haid mana perempuan yang keluar darah haid. Darah haid ni darah damun tabi'iyyin mar'at tabi'iyyin mar'ati allati takhruju min aksar rahmil mar'ah. Mana darah tabi'ah perempuan yang keluar daripada setinggi-tinggi rahim perempuan, beranak ke bahagian atas bahagian syilin. Dan darah nifas ni hakikatnya ialah darah haid yang terhabas 4 bulan pertama kehamilan orang perempuan, kerana bayi janin dalam perut tu tidak hidup lagi. Masuk bulan kelima dia hidup, bila hidup dia makan. Nak makan. Baru hidup nak makan. Jadi dia makan apa? Darah haid bulan yang kelima. 4 bulan yang pertama itu terhabas dan akhirnya apabila infisal, maknanya bercerai tubuh bayi itu daripada mak dia, maka keluarlah darah haid yang terhabas yang tidak lagi dinamakan sebagai darah haid, bahkan dinamakan sebagai darah nifas. Li'adami sihhatiha minhuma, kerana ketiadaan sah sembahyang itu daripada keduanya haid dan juga nufasa. Famani jitama'at fihi hadhihi syurutu, maka barang siapa yang berhimpunlah padanya pada men itu hadhihi syurut, syarat-syarat ini, syarat wujubi solah saat ni 3 ataupun tambah saat ni wajabat alaihi salatu bil ijma'. Nescaya wajiblah di atas mani jitama'at fi sani oleh semaya dengan ijma' ulama. Wala qada'a 'alal kafiri idza aslama, tidak ada qada di atas orang kafir apabila dia masuk Islam. Itu untuk menjinakkan hatinya lah, dia kena qada gak peri di mula lagi masuk Islam, dia mau kena qada semaya dia mau masa dia mau kafir dulu.
Dia umur 40 tahun, 50 tahun baru masuk Islam. Oh, pakai duk ni. Orang baru masuk Islam tu al-maklum sajalah, dia baru mengenali, baru jadi iman dia masih rapuh lagi sehingga dia disebut sebagai muallaf. Jadi supaya orang panggil mereka itu makna jadi jinak hatinya. Liqaulihi ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan bagi orang-orang yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kufur, diampunkan bagi mereka itu bare makna dosa apa yang telah orang panggil berlalu masuk dalam kufur itu. Semua dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya. Kata orang kafir tak payah qada, kafir ni dia ada beberapa jenis. Naam istidrak. Pada kata wala qada'a. Naam, betul lah. Kata tak kena qada di atas kafir, tapi kalau naam gitu cara. Betul lah. Betul lah makna tak wajib qada, tapi al-murtaddu yajibu alaihi qada'u ma fatahu zamanar riddati ba'da islami. Orang yang murtad waliyadzubillah, mana yang terkeluar daripada agama Islam, wajib di atasnya. Wajib di atasnya al-murtad qada bare. Apa bare? Semayalah. Mungkin kita ada cara bab semaya ni. Agama tu mausul lah. Makna terjemah dia makna bare, apa baran. Jadi bare tu kita kena tahulah masadak dia tu gapo dia. Gapo nama. Yang ni semaya. Wajib di atasnya qada semaya fatahu yang luputlah oleh ia murtad akan dia akan ma tu semayalah. Dan itu ditazkir sebab kembali kepada ma. Qada semaya zamanar riddati. Tempoh masa dia riddah. Kalau sebulan lah, setahun lah, 3 tahun lah. Ba'da islami, selepas daripada dia masuk Islam semula. Dia masuk Islam semula nyanyolah ke dia, nyanyo apa? Mungkin dia sebelum murtad ini orang yang sudah merasai nikmat Islam. Islam ni nikmat yang tak ada, tak boleh nak banding . Tapi dia tak mensyukuri nikmat Islam. Dia boleh keluar daripada Islam supaya tubik parti masuk parti. Masuk pertubuhan NGO masuk. Bukan begitu. Islam ni agama yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, taghlidzan alaih, kerana memberatkan di atas. Hukumannya berat itu salah satu daripada cara nak inzar, menakut-nakutkan, tahdid, menakut-nakutkan orang daripada jadi murtad. Dan sebagai balasan kepada semula pula murtad, makna dia ingat molek dia tertuduh dia masuk Islam semula tu, makna dia menyesal, makna dia tahulah kebenarannya memang tak boleh lagi dah daripada Islam. Inna dina 'indallahil Islam wa li annahu iltazamaha bil Islam. Kerana bahawasanya murtad itu dia iltizamkan akan dia makna semaya itu maknanya bil Islam, dengan Islam. Iltizam ni maksudnya bila seorang itu mengaku asyhadu an la ilaha illallah, bermakna dia mengaku dengan semua ajaran Islam dari sudut aqaidnya dan syariatnya, wajib semaya, haram zina, tu semua tu makna dia membenarkan. Jadi oleh kerana dia sendiri yang iltizamkan di atas diri dia, orang kafir kita tak boleh paksa dia. Sebab apa? Sebab dia tidak melazimkan di atas diri dia. Fala tasqutu anhu bil juhud, maka tidak gugurlah semaya daripadanya, daripada murtad semasa dia murtad tu, bil juhud, dengan engkar dia, ka haqqil adami, seperti hak anak Adam. Jadi semaya ni ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada dua, satu hak Allah taala, satu lagi hak anak Adam. Hak anak Adam kena settle dengan anak Adam lah. Selagi tak settle dengan anak Adam, tak settle makna dengan Tuhan pun tak maaf juga, tak ampun juga. Walawir tarda thumma junna. Seandainya jadi murtadlah oleh seorang itu, kemudian digilakan akan dia, maksud dia jadi gila. Dia guna bina majulah, digilakan. Supaya orang panggil murman alaih, makna dipensankan atasnya. Mana benda tu dia panggil digagahi di atas diri dia. Dia murtad, dalam tempoh masa dia murtad itu dia gila. Qada ayyamal jununi, nescaya qadalah oleh dia hari-hari gila tu,
ma'ama qablaha, serta barang ana semaya qablaha, sebelum daripada ayyamil junum. Limadha, samalah juga mana taghlidhan alih, kerana dia asal dia gila ni tak payah qada. Itu asal dia gila tu. Tapi oleh kerana dia gila tu dalam murtad, taghlidhan, jadi mu tahu dah menggila. Jadi maknanya munduk murtad apa semana pula orang panggil mu tu duk mari gila tika dok tu. Kerana nak memberat-beratkan di atas murtad sini. Walau sakara muta'addian, kalau mabuk oleh seorang itu secara sengaja. Mabuk secara sengaja lagu mana? Pulak tahu dah bagi mabuk duk minum apa, duk makan apa. Oh ni, dia buah kecubung ni. Dari kitab Matla'in Badrain royak. Oh ni dia buah kecubung ni. Dia serupa dengan buah tomato sikit-sikit. Ada anak berjumpa ni. Dia tak apa anak murid tak ayuh ni, dia kata segala kainat tak memberi bekah makan ke dia. Jangan makan, mabuk tu. Tak apa, anak tak ayuh bukit ni, dia kata nak wayak kemah lah akidah dia tu nyo makan ke dia dalam mata ibadah ni wayak dah mabuk makan tu gak siapa ke bilik gak musing ke bilik tu. Tak ada pasal-pasal pergi hospital tu. Bagi yang kita tahu dah, kalau kita makan, kita minum dia akan jadi mabuk. Itu nama dia sengaja mabuk. Mana siapa dia sengelim pisau nak jadi mabuk? Tak ada. Tapi kita tahu dah sabab yang disentuh oleh kita itu ialah mabuk kepada mabuk. Tahu dah orang panggil bahagia lawa, comel, gebu. Comel lawa, orang pakat kata comel. Duk tepi kelih juga mabuk lah. Semaya pun tak kosong dah, jadi gila bahaya lah. Tu dia panggil sengaja. Tak ada Allah menyesal lah. Tengok dia buat comel terlajuk nah. Tak boleh ni. Dah kita tak padan dengan dia ni. Agak kerupa tak boleh, harta pun tak ada ni. Lepas tu duk gila bahaya begitu. Tak ada bahasa-bahasa. Nak buat semula tu payah dah lah. Dia lekat dalam hati. Apa pun duk cari bahasa. Tu panggil sengeling, kisah sengaja gila bahaya ni. Tapi hak ni dia gila bahaya. Pun wajib kena semaya ni. Dia gila tu al-junun funun. Gila tu banyak macam. Tu dalam kitab taklim. Kita kita pelita penuntut tu. Al-junum funun. Gila ni banyak macam. Benda pelik-pelik tu dia panggil gila lah ni. Summa junna. Jadi seorang yang mabuk secara sengaja. Secara sengaja dia mabuk tahu dah benda tu memabukkan, dia minum juga. Summa junna, kemudian dalam masa dia mabuk itu dia digilakan. Maksud dia gila qada nasaya qada limuddati allati yantahi ilaiha sukruh. Dia qada tempoh masa yang selesai kepadanya muddah itu oleh mabuknya, mabuk arak tu. Mabuk dengan arak. Tu. Jadi la muddata jununihi. Jadi hilang dah mabuk. Gila duk gila lagi. Gila tak sembuh lagi. Kemabukan itu sudah sembuh dah. Dia kalau mabuk ni maknanya biasanya kita lah kalau penipalo kau berapa tidur lepas tu bangun pagi esok agak hingga lah ni. Biasanya lah gitulah. Jadi makna orang mabuk pun boleh jadi makna dah tidur berapa lama dah bertikah masa dia hilang lah mabuk tu. Makna bila dah kita tahu kecek berapa dia la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati semaya sedangkan kamu mabuk sehinggalah kamu tahu hukum kecek tu kecek penamu. Bermakna sembuh daripada mabuk. Dia sembuh dah daripada mabuk tapi duk gila lagi. Jadi hok gila tu gila tak wajib qada. Jadi hok dia qada tu dalam dia tindih masa tu dua ada dalam dia. Gila pun ada, mabuk pun ada. Tu. Jadi dia qada tu hok tempoh masa walik-walik mabuknya ataupun di sana ada pecamih mabuk. Dia lain Orang panggil hok orang gila dengan mabuk dia tak sama. Orang gila ni dia lain, dia tak suka orang mabuk. Tu. Boleh di sana ada tamyiz perbezaan. Habis dah mabuk ni. Ataupun walik-waliknya kalau orang minum dia minum sebotol mana mabuk tu setara mana tu. Tidak mana muddata jununihi tidak qada tempoh masa gila mana gilanya ba'dah selepas daripada
muddati mana sukrih tu. Bi khilafi muddati jununil murtadi. Dia tak sama. Bersalah tempoh masa gila orang murtad tak ni. Li'anna man junna fi riddatih. Kerana orang yang digilakan pada masa riddah dia, riddah men murtadun fi jununhi hukman. Dia tu kira murtad juga dalam masa dia gila tu, pada hukum dia murtad juga. Tu. Jadi kalau kita faham begitu, maksudnya kalau orang hok mabuk ni, orang gila dalam mabuk dia tu makna dia tak kira gila dah Orang gila dalam mabuk tu dia tidak gila. Kalau orang gila dalam murtad dia tu gila juga pada hukumnya. Tu. Walawir taddat, seandainya jadi murtadlah oleh seorang, waliyadabillah, au sakirat, ataupun dia jadi mabuk, summa hadat pula dah, kemudian datang haid laka. Ada soal lagi. Walau sakira man summa junna lam datang bi khilafi li'anna man junna. Mana hukuman mana? Ada ni. Jadi ana walau sakira mu'tadiyan sumajunna qada al-muddata allati yantahi ila sukruhu la muddata jununi ba'da bi khilafi muddati junil murtad li'anna man junna fi riddati murtadun fi junil hukman. Patu wa man junna. Oh tak ada ni. Ada mana? Itu ada dah duk depan ni. Murtada wa man junna. Ada benda fa wa farakat. Ada suku naskah sepanan. Lepas wa man junna, lepas tu lepas tu baru walawir tadda. Tak ada ni. Tak ada. Tak ada. Peh ada. Dia suruh beradu. Dia suruh beradu dulu. Dia kata memang depan lah pulaknya ni. Buat menimpala lah cari ni. Tak apalah, kita beradu sekat tu lah dulu. Anak cari semula lah. Ibarat tu duduk nus mana ni. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.